Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك Innaka tahdi man tasha'u ila sirati mustaqim amma ba'd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sambung kembali pengajian kita membicarakan tentang fiqh solat jamaah. Kita berada pada hujung-hujung pengajian kita. InsyaAllah pada malam ini khatam lah kot kita malam ni. Malam ni khatam kot buku yang kita bacakan ini, itulah pedoman imam dan makmum. Kita mulakan pengajian ini dalam catatan tarikh saya dulu. Anak-anak ingat tak bila kita mula dulu? Tak ingat? Ada catat tak? Ingat? Bila mula? Kita mula dulu 6 hari bulan 8 tahun 2018. Jadi hari maknanya hari ni apa? 15 hari ni. 2022 bulan 11. InsyaAllah kita cuba tamatkan atau mengkhatamkan pengajian kita pada malam ini. Habis sudah kita bicarakan tentang bab hukum hakam tentang solat jamaah dan solat Jumaat, maka penutup kita pada malam ini bicarakan tentang amalan-amalan yang disunatkan pada hari Jumaat. Amalan yang disunatkan pada hari Jumaat. Baik. Kita teruskan bacaan kitab kita. Disunatkan bagi orang yang hendak datang solat Jumaat, sekalipun solat Jumaat itu tidak wajib, muka surat 181. Disunatkan bagi orang yang hendak datang solat Jumaat, sekalipun solat Jumaat itu tidak wajib ke atasnya, supaya mandi sunat hari Jumaat. Jadi orang yang nak datang solat Jumaat tu sunat kepada orang yang nak datang solat Jumaat. Orang yang tak datang tak disunatkan solat mandi pada hari Jumaat tu. So mandi pada hari Jumaat tu ada dua jenis manusia. Satu yang dia itu datang Jumaat dalam keadaan dia memang ahli yang wajib. Yang kedua, dia datang Jumaat padahal dia tak wajib pun, tapi dia datang, maka sahlah Jumaat dia. Seperti orang musafir, kan? Seperti orang musafir, dia tidak wajib Jumaat, tapi bila dia tunaikan Jumaat, sah Jumaatnya. Wanita, dia tak wajib Jumaat wanita, tapi kalau dia datang tunaikan solat Jumaat, sah Jumaatnya. Maka bagi orang yang nak datang solat Jumaat itu, sama ada yang Jumaat itu wajib ke atasnya ataupun tidak wajib ke atasnya, maka disunatkan dia mandi sunat hari Jumaat. Bilakah kita nak mandi sunat hari Jumaat ni? Waktu mandi sunat hari Jumaat bermula apabila terbitnya fajar. Tetapi lebih afdal ketika hampir hendak pergi Jumaat. Ni waktu dia. Kalau kita mandi sebelum subuh tak dapat sunat mandi Jumaat. Dia kena mandi selepas solat subuh. Tapi afdalnya ialah bila kita dah nak pergi sembahyang Jumaat tu, baru kita mandi. Itu yang lebih afdal. Maka niat mandi saja aku mandi sunat hari Jumaat lah. Kerana Allah Ta'ala. Jadi mandi pun dapat pahala kerana kelebihan Jumaat itu disunatkan bagi orang yang nak pergi solat Jumaat. Waktu mandi dia bila? Waktu mandi dia adalah selepas masuk waktu subuh. Sebelum itu tak dikira. Berbeza dengan mandi sunat hari raya. Mandi sunat hari raya separuh malam tu dah boleh dah, sebelum subuh dah boleh dah separuh malam. Pasal apa?
Pasal Syawal tu dah masuk dah malam tu. Kan? Syawal tu dah masuk dah malam tu. Baik. Jadi mungkin kita kata kalau begitu Jumaat, hari Jumaat dah masuk dah. Solat Jumaat ni dibuat di waktu siang hari, dia tak buat malam. Okey. Maknanya penamat puasa itu apabila habis ghurub matahari, terbenamnya matahari pada akhir Ramadan itu dah penamat puasa, masuklah hari yang sempadan kepada hari raya itu. Baik. Waktu dia apabila terbit fajar. Lebih afdal ketika hampir nak pergi Jumaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kulli babin min abwabil masjidi malaikatun yaktubuna al-awwal fal-awwal. Wa man ightasala yawmal jumu'ati ghuslal janabah ay misla ghusliha summa raha fi as-sa'ati al-ula faka'annama qarraba badanah. Wa man raha fi as-sa'ati as-saniyati faka'annama qarraba baqarah. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر." Pada setiap pintu daripada pintu-pintu masjid, pintu masjid pada hari Jumaat, terdapat malaikat-malaikat yang menulis orang yang datang. Sebab tu kita hari Jumaat kena berlumba-lumba datang awal. Kehadiran nombor satu nanti di akhirat nanti tahu siapa yang nombor satu. Sebab malaikat catat kehadiran orang yang pertama sekali hadir, dia ni nombor satu, dia ni nombor dua. Itu. Setiap pintu-pintu masjid ada malaikat yang mencatatkan orang yang hadir pada hari Jumaat. Siapa yang datang dulu dicatatkan dulu. Maka menulis orang yang datang lebih awal. Barang siapa mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah, siapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah, dan mandi dengan sempurna lah, macam kita mandi wajib je. Walaupun mandi itu mandi sunat hari Jumaat. Kemudian dia pergi pada waktu yang pertama, maka seolah-olah dia mempersembahkan seekor unta, seolah-olah dia mengkorbankan seekor unta. Barang siapa pergi pada waktu yang kedua, maka seolah-olah dia mempersembahkan seekor lembu. Barang siapa pergi pada waktu ketiga, seolah-olah dia mempersembahkan seekor kibas. Barang siapa pergi pada waktu keempat, seolah-olah dia mempersembahkan seekor ayam. Dan barang siapa pergi pada waktu kelima, seolah-olah dia mempersembahkan sebiji telur. Apabila imam keluar, maka malaikat pun datang untuk mendengarkan peringatan. Baik. Ini fadilat waktu pada hari Jumaat bagi orang yang keluar awal. Dalam hadis ini disebutkan ada 5 tahap. Tahap pertama, orang keluar tu macam dia mengkorbankan seekor unta. Tahap pertama. Sampailah ke tahap kelima, macam mempersembahkan sebiji telur saja. Jadi macam mana kita nak tahu waktu itu? Dalam kitab I'anatul Talibin, salah satu daripada tafsiran, kita bahagikanlah. Kalau 5 bahagian itu, maknanya bermula daripada terbit fajar. Bermula daripada terbit fajar, iaitulah mula masuk waktu subuh, sampailah kepada waktu Jumaat itu, cuba bahagi kepada 5. Cuba bagi kepada 5. Mana waktu yang pertama tu macam bagi persembahkan seekor unta. Agak-agak ada orang pergi sembahyang Jumaat lepas subuh. Tak jumpa lagi lah orang yang pergi lepas subuh, ataupun 1 jam ataupun 1 jam setengah selepas subuh di antara period itu. Kalau orang tu daripada awal tu, dia macam bagi seekor unta. Kemudian bahagikan sejam setengah selepas itu juga, sampailah 5 tahap sampai masuk waktu Jumaat itu ataupun waktu Zuhur itu. Maka kalau ikut pembahagian yang sebegitu, biasanya kita ni telur je lah kan. Biasa kita sampai lagi 10 minit nak masuk waktu, lagi nak azan kan. Kalau dibahagikan 5 begitu. Ini menurut salah satu daripada kupasan pendapat para ulama. Oleh kerana Nabi sebut ada 5 tahap itu, maka dibahagikan 5 bahagian daripada start bermula terbit fajar sampailah kepada masuk waktu Jumaat ataupun masuk waktu Zuhur. Baik. Itu kelebihan bagi orang yang datang awal.
Kemudian orang yang datang awal hari Jumaat itu pula, malaikat akan tunggu di pintu. Di pintu-pintu masjid itu ada malaikat yang menunggu. Kerja dia catat nama. Ni si Fulan, Ali datang, nama Ali naik tulis. Semua yang datang itu dicatat kehadirannya. Semua yang datang itu dicatat kehadirannya. Kecuali ni yang rugi ni. Kecuali orang yang datang, imam dah ada naik atas mimbar dah. Tutup. Terus tutup kehadiran, tak ada lagi dalam catatan malaikat. Walaupun dia sembahyang Jumaat sah, dia Jumaat sembahyang sah, tapi namanya tidak dicatat oleh malaikat dari sudut catatan kehadirannya. Catatan kehadiran yang menunjukkan keutamaan. Apabila imam naik atas mimbar, pasal apa malaikat tak catat? Imam naik atas mimbar nak baca khutbah, malaikat pun duduk sama dengan khutbah. Malaikat yang catat tu dia pun duduk sama. Dia pun tak nak lepas peluang dengan khutbah, dia pun tak ada satu kerja pula nak catat orang yang datang lewat. Tu. Maka Nabi SAW beritahu, apabila imam keluar, fa idza kharajal imamu hadartil malaikah yastami'una az-zikra. Bila imam keluar, maksud imam keluar ni maknanya khatib naik atas mimbar itulah. Sebab kebiasaannya khatib itu ialah imam. Walaupun boleh khatib orang lain, imam orang lain, boleh tak? Boleh. Tapi kebiasaannya itulah kan. Itulah khatib, itulah imam. Kalau nak jadikan khatib orang lain, imam orang lain, boleh tak? Boleh. Tapi bila disebutkan apabila imam keluar tu maknanya khatib naik di atas mimbar. Bila naik khatib di atas mimbar, malaikat pun turut sama duduk mendengar khutbah itu dan dia tak catat lagi dah orang yang datang selepas itu. Ya. Sebab itu berlumba-lumbalah datang awal pada hari Jumaat. Baik. Itu yang pertama. Mandi, sunat hari Jumaat disunatkan mandi selepas daripada subuh. Dan sebaik-baiknya apabila kita nak keluar sembahyang Jumaat, kita mandi. Kemudian yang kedua, disunatkan pergi awal ke masjid dan lebih afdal pergi dengan berjalan kaki. Sekiranya mampu berbuat demikian. Kalau kita mampu jalan kaki, kita jalan kaki. Walaupun kita ada kenderaan. Sebab setiap langkahan kaki kita itu dituliskan ganjaran pahalanya dan dipadamkan dosa dan kesilapan. Baik. Mungkin ada orang kata, mungkin kita bawa kereta, dikira kot minyak kereta kita apa semua kan, dipotong kot malah. Tapi dalam hadis Nabi berkata begini, man ghassala yaumal jumu'ati wa ghtasala wa bakkara wa batakara wa masya wa lam yarkab. Nabi kata dah, siapa yang membasuh, ghassala ni makna membasuh, dan mandi pada hari Jumaat. Kita tengok apa maksud membasuh tu. Dan mandi pada hari Jumaat, wa batakara, kemudian wa bakkara wa batakara, kemudian dia keluar awal dan bersegera, wa masya, dan dia berjalan kaki, walam yarkab, dia tidak menunggang kenderaan. Maknanya Nabi dah beritahu dah. Lebih orang berjalan kaki. Kok kita nak samakan, orang naik kenderaan mungkin dia dapat sama macam orang jalan kaki, dia kira kos minyak adalah apa semua. Tak, orang berjalan kaki tempat lebih fadilatnya. Sebab Nabi kata, wa masya walam yarkab, dia berjalan kaki dan dia tidak menunggang kenderaan. Dia tidak menunggang kenderaan. Wadana minal imam, kemudian dia berdekatan, mendapatkan tempat berdekatan imam. Maknanya cuba dapat sehabis-habis dekat dengan imam. Kalau tak dapat pun sekurang-kurangnya saf yang pertama. Lalu mendengarnya tanpa melakukan yang sia-sia, fastama'a, lalu dia mendengar khutbah, walam yalghu, tanpa melakukan perkara yang sia-sia, kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Maka dia mendapat setiap langkahan pahala beramal selama setahun puasanya dan solatnya. Ini bagi orang yang berjalan kaki untuk pergi solat Jumaat. Solat Jumaat. Mungkin berjalan kaki pergi solat waktu tu mungkin lain pula. Ada hadis menyebutkan setiap langkahannya diangkat satu darjat dan dihapuskan satu dosa. Tapi bagi sembahyang Jumaat punyanya besar. Setiap langkahannya itu pahala beramal selama setahun puasanya
dan solatnya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka kita kalau rumah dekat-dekat tu, simpanlah kunci kereta kat rumah kan. Cuba jalan kaki lah kan, cuba jalan kaki. Baik. Itu kelebihan bagi orang yang keluar awal, kemudian berjalan kaki pula lagi. Sebelum tu dia mandi. Jadi dalam hadis ini beritahu dia membasuh. Apa maksud membasuh itu? Sebab ulama ada pendapat, ada huraian tentang maksud membasuh. Berhubung dengan hadis ini ada beberapa pendapat tentang maksud membasuh yang disebutkan dalamnya. Man ghassala yaumal jum'ah wa ightasala, lepas itu mandi. Siapa yang basuh kemudian mandi, apa bezalah membasuh kemudian mandi? Kan? Satu pendapat ulama kata maksud ghassala membasuh tu membasuh pakaian dan kepala, membersihkan pakaiannya. Ini kerana para sahabat biasa meminyaki dan menaruh khitmi, yakni sejenis tumbuhan yang dibuat shampoo kepala atau seumpamanya pada kepala mereka. Menurut kebiasaannya mereka akan membasuhnya dahulu sebelum mandi. Tradisi para sahabat sebelum mandi mereka shampoo kepala dulu, basuh kepala dulu. Oleh kerana itu berdasarkan kepada apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat itu, maka sebagian ulama mentafsirkan bila Nabi kata siapa yang dia membasuh kemudian dia mandi. Siapa basuh dulu kemudian mandi? Maksud basuh apa? Maknanya membasuh kepala dan pakaiannya. Itu satu pendapat. Ada satu lagi pendapat ulama kata maksud membasuh itu maksud membasuh ialah menyebabkan isteri mandi. Iaitulah bagi orang yang berkelamin, orang yang berumah tangga melakukan hubungan suami isteri. Iaitulah menyetubuhi isteri, kemudian dia mandi untuk solat pada hari Jumaat. Kerana itulah ada yang mengatakan disunatkan menyetubuhi isteri pada hari ini supaya dalam perjalanan nanti dia selamat daripada perkara yang menyibukkan hatinya. Jadi biasa bagi orang kahwin lah, anak-anak ni masih belajar lagi, orang kahwin tahu, biasa maklum lah dengan kata malam Jumaat itu disunatkan jima' suami isteri. Bahkan hari Jumaat itu pun sama ada malamnya ataupun harinya, siangnya. Berdasarkan kepada dalil mana? Dipahami daripada inilah, daripada yang Nabi sebut tu. Ada hadis yang Nabi sebut siapa mandi seperti mandi janabah dikaitkan dengan hari Jumaat, ya. Jadi ada dua tafsiran maksud itu, iaitulah maksud membasuh itu iaitulah hubungan kelamin antara suami dan isteri itu pun ada fadilatnya pada hari Jumaat. Sama ada harinya ataupun malamnya. Ada fadilatnya melebihi daripada hubungan pada hari-hari yang lain. Hubungan suami isteri ini tetap dapat pahala. Datang sahabat beritahu Nabi, zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang kaya bawa pi habis pahala-pahala. Pasal apa? Pasal bila kami semayang, mereka semayang, kami puasa, mereka puasa. Tapi bila mereka bersedekah, kami tak ada benda nak sedekah. Orang miskin di kalangan sahabat mengadu pada Rasulullah. Maknanya orang kaya lah pahala banyak daripada orang miskin ni, kan? Baik kita puasa, mereka puasa, kita semayang, mereka semayang. Kan? Apa-apa amalan-amalan badani yang kita buat, mereka boleh buat. Tapi bila mereka sedekah, kita tak mampu, kami tak mampu. Maka mereka ikut pahala lebih dari kami lah. Kan? Maka kata Nabi SAW, mau tak aku tunjukkan bahawasanya kamu juga dapat pahala sedekah itu. Bagi setiap tasbih itu sedekah, bagi setiap tahlil itu sedekah, ucapan zikrullah kita semua dikira sedekah. Nabi ajar, kamu tak ada duit nak sedekah, kamu ringankan, basahkan mulut kamu dengan zikrullah, sedekah juga. Dan di hujung hadis itu Nabi kata, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, atau kama qala Rasulullah SAW, sehingga kan pada alat kelamin setiap seorang dari kamu pun sedekah juga. Iaitulah hubungan suami isteri. Sahabat berterkejut, macam mana boleh kira sedekah hubungan suami isteri? Maka Nabi kata, kalau diletakkan alat kelaminnya itu pada hubungan yang haram, dapat dosa tak? Nabi tanya gitu. Kan? Ya, tentu dapat dosa. Habis itu kalau diletakkan pada halal, tentu dapat pahala. Itu kiasan yang Nabi bagi. Contoh perbandingan yang Nabi bagi. Jadi, hadis itu panjang.
Tapi bila orang kaya dengar kata buat tasbih pun sedekah, tahlil pun sedekah, orang kaya buat juga. Datang mengadu lagi orang miskin. Allah, orang kaya dah tahu dah. Mereka pun turut berzikir juga, menjaga kami juga. Habis tu nak lawan macam mana? Maka kata Nabi, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah fadl, kelebihan Allah Ta'ala pilih kepada siapa yang dikenaki, Allah Ta'ala bagi kepada siapa dikenaki. Kan? Tak boleh nak lawan dah lah. Kalau ada orang kaya pun buat juga. Melainkan kita kena lagi banyak lagi lah berzikir, dan kita tak ada duit nak bersedekah. Ya? Baik. Jadi maknanya hubungan suami isteri itu ada pahalanya, hubungan kelamin suami isteri itu ada pahalanya, dan lebih-lebih lagi pada hari Jumaat ataupun malam Jumaat. Baik. Kemudian seterusnya, yang dimaksudkan dengan basuh itu, pendapat ulama yang ketiga, iaitulah membasuh anggota-anggota wuduk. Maksud dia ialah mengambil wuduk dahulu, kemudian barulah mandi sunat hari Jumaat. Ini pendapat ulama tentang maksud Nabi bagi tahu sesiapa yang membasuh kemudian mandi. Apa maksud membasuh itu? Ya. Baik. Jadi disunatkan keluar awal pada hari Jumaat itu selain imam. Imam dia tak sunat dia keluar awal. Imam tak disunatkan keluar awal. Imam dia disunatkan lewat. Imam dia disunatkan lewat. Jadi kata Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari, Imam Al-Mawardi mengistimbatkan bahawasanya tidak disunatkan kepada imam itu untuk keluar awal. Tetapi ada lagi pendapat yang kontra dengannya, di mana Imam Ibn Hajar kata kita boleh mempertemukan, iaitulah imam kalau dia keluar awal pun, dia boleh nak dapat fadilat keluar awal itu, sebab ada pendapat mengatakan dia lebih fadilat dia keluar lewat imam, ke imam last sekali kan. So bila imam keluar tu petanda kepada Jumaat dah nak mula, dia keluar tu dia naik atas mimbar, itu imam. Maka kata Imam Ibn Hajar, kalau begitu payahlah. Kalau di dalam konteks zaman kita, rumah imam jauh, datang nak duduk kereta, parking kereta kat luar kan, dia tunggu kat luar kan. Jadi kata Ibn Hajar, kata wa'taradu alaihi al-hafiz biqawlihi wa ma qalahu ghairu zahir liimkani an yujma'a bainal amrayn. Ya, dia kata boleh lagi kita kumpulkan di antara fadilat keluar awal, imam pun boleh ambil juga fadilat keluar awal tu, iaitulah imam dia keluar awal tetapi disediakan satu tempat yang khas di dalam masjid yang dia tak keluar lagi di hadapan jemaah, melainkan setelah mana masuk waktu baru dia keluar. Sebab tu dalam masjid ada bilik imam, dia masuk bilik imam dulu. So bila ada azan nak keluar tu naik atas mimbar aja, itu imam. Kan. Dan boleh beramal juga kalau kata dia rumah dekat. Kalau dia rumah dekat dengan azan baru dia keluar datang pun boleh. Maknanya dia tidak luput fadilat. Walaupun orang lain dapat fadilat keluar awal, tetapi dia disunatkan keluar lewat. Tapi kalau dia datang ke masjid awal, dia duduk di tempat yang khas yang tidak kelihatan oleh jemaah lain, contohnya dalam bilik imam, kemudian bila ada azan barulah imam itu keluar, ya. Itu bagi imam. Manakala yang selainnya semuanya disunatkan keluar awal. Baik. Kemudian apa lagi yang disunatkan? Disunatkan memperbanyakkan membaca Quran dan berzikir semasa dalam perjalanan dan ketika sampai ke masjid sebelum khatib berkhutbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi majlisihi taqul Allahumma ighfir lahu, Allahumma rahamhu ma lam yuhdis wa inna ahadakum fi salatin ma damatis salatu tahbisuh." Sesungguhnya malaikat berdoa untuk setiap seorang kamu selagi dia berada pada tempat duduknya dengan menyebutkan, "Ya Allah, ampunkanlah dia." Kita bila datang ke masjid, duduk tunggu tu, nak qomat tak qomat lagi duduk, dah sudah sembahyang sunat duduk ataupun dah berada dalam masjid, sentiasa mendapat doa malaikat. Malaikat akan menyebutkan, "Ya Allah, ampunkanlah dia, rahmatilah dia."
selagi kita tidak berhadas, kita jaga wuduk, kita duduk dalam masjid kan. Dan kalau kita duduk dalam masjid habis satu solat fardu, kemudian kita iktikaf dalam masjid, kita tunggu pula masuk waktu yang lain, sentiasa itulah malaikat sentiasa beristighfar untuk kita selagi tidak berhadas. Dan sesungguhnya setiap kamu dikira berada dalam solat selagi solat menahannya dari melakukan perkara lain. Seorang tu dia dikira macam duduk dalam solat, macam sedang solat juga walaupun dia tak solat, selagi tujuan yang menyebabkan dia tertahan di situ ialah tujuan kerana nak menanti solat, dia dikira macam dah berada dalam solat dah. Itu fadilat dia. Jadi oleh kerana itu, bila kita duduk dalam masjid, kita niat beriktikaf, menanti masa waktu solat, menanti diiqamatkan, maka kita dikira berada dalam solat. Itulah kita dawam sentiasa berada dalam solat. Dan malaikat beristighfar pula kepada orang yang menanti itu. Baik. Kefahaman daripada hadis ini ialah perkara penting yang sepatutnya dilakukan oleh orang yang hendak solat, ialah menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Walaupun perkataan dalam perjalanan tidak disebutkan, dalam hadis ini dia tak sebutlah dalam perjalanan tu baca Quran, tapi istimbat oleh para ulama. Tidak disebutkan, namun ia yang dizikir dan Al-Quran tu harus dibaca semasa dalam perjalanan. Sambil kita berjalan, kalau kita berjalanlah, kalau buat kereta lah. Saya buat kereta boleh bersalawat kan, boleh baca Quran, bersalawat. Kalau tidak pun la ilaha illallah, tapi afdalnya hari Jumaat tu memperbanyakkan salawat. Hari Jumaat tu sangat digalakkan memperbanyakkan bersalawat. Nanti kita akan sampai. Harus dibaca semasa dalam perjalanan selagi tidak melekakan tumpuannya dalam perjalanan. Kalaulah dengan sebab zikrullah setakat nak bawa kereta tu tidaklah menjejaskan pemanduan kita, maka silakan baca. Tapi kalau dia menjejaskan pemanduan, maka fokuslah kepada pemanduan, takut-takut sakit aksiden ke apakah kan. Lain halnya jika ia melekakan dan mengganggu perjalanannya. Ini kalau kita buat kenderaan kan, bagi contoh, mengganggu perjalanan kita, maka makruhlah perbuatan itu. Kalau menyebabkan bahaya kepada kita pula, bagi contoh kan, maka makruhlah. Tetapi kalau setakat nak menyebutkan di mulut, biasanya tidak mengganggu pun. Takkan mengganggu kot kan, bawa kereta nak selawat, nak zikrullah. Kalau baca Quran mengganggulah, tapi kalau baca daripada ingatan tidak mengganggu, macam anak-anak yang hafal Quran ni, ya. Baik. Berkata Imam Al-Azra'i, yang lebih cermat ialah tidak berzikir semasa dalam perjalanan, terutamanya di tempat-tempat yang sibuk dan melalaikan seperti di pasar. Jadi kata Imam Al-Azra'i yang lebih cermat, kalau di tempat itu menyibukkan kita kan, lalu jalan bersesak-sesak, dah bersentuh dengan orang sana sini, kita pula berzikir, fokus pada zikir, sekejap langgar orang. Jadi kalau begitu, kalau dia hanya keadaan begitu, maka kita tinggalkanlah berzikir. Tapi kalau tidak ada gangguan begitu, maka teruskan dengan zikrullah. Kemudian seterusnya apa lagi disunatkan? Disunatkan memakai pakaian yang tercantik. Pakaian kita yang paling best, yang paling indah kita pakai pada hari Jumaat itu. Memakai bau-bauan, memotong kuku yang panjang, rambut kalau panjang potong, mencabut bulu ketiak, menggunting misai dan mencukur bulu kemaluan. Itu disunatkan pada hari Jumaat. Hari lain pun boleh buat, tapi lebih digalakkan, dianjurkan pada hari Jumaat. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man igtasala yaumal jumu'ati wa labisa min ahsani thiyabihi wa massa min tibin idza kana 'indahu, thumma atal jumu'ata wa lam yatakhatta a'naqan nas, thumma shalla ma kataballah, thumma ansata idza kharaja imamuhu hatta yafrugha min salatihi, kana kaffaratun lima bainaha wa baina jumu'atihi allati qablaha." Sesiapa yang mandi pada hari Jumaat dan memakai pakaiannya yang terbaik serta mengenakan haruman yang dia ada, kemudian dia datang menunaikan solat Jumaat tanpa melangkah batang leher manusia. Tidaklah sampai melangkah orang kan, sah dah penuh dah, terus langkah orang, mana tidak berasak-asak lah, menyakitkan orang lah. Kemudian dia menunaikan solat sebanyak yang Allah tetapkan. Sebanyak mana yang dia nak solat, sebanyak mana dia nak solat. Kemudian dia berdiam diri apabila imam tampil sehingga selesai solat. Maknanya bila imam baca khutbah tu, dia diam mendengar khutbah itu.
sehinggalah sampai solat Jumaat dah selesai, maka perbuatan itu akan menghapuskan dosa antara hari Jumaat itu dengan Jumaat sebelumnya. Setiap dosa di antara hari Jumaat sebelumnya dengan hari Jumaat yang selepasnya terampun semua dosa-dosa di tengah-tengah itu. Jadi fadilat-fadilat yang apabila kita sebutkan diampunkan dosa dengan melakukan sesuatu amalan itu, mafhumnya ialah diampunkan dosa-dosa kecil. Maka dosa-dosa besar mestilah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sesiapa yang membersihkan pakaiannya maka kuranglah kegundahannya. Sesiapa yang harum baunya maka bertambahlah kecerdikannya. Kata Imam Syafi'i, ini bukan sabda Nabi, tapi boleh kita praktikkanlah kan. Siapa yang selalu berwangi-wangian maka bertambahlah kecerdasan akal fikirannya. Selain daripada itu, disunatkan juga bersiwak, bersugi. Tetapi kesunahan perkara-perkara ini tidaklah khusus pada hari Jumaat saja. Apa yang kita sebutkan tadi, berwangi-wangian itu bukan khusus pada hari Jumaat. Cumanya tuntutan pada hari Jumaat itu lebih lagi dituntut. Malah pada setiap hari yang manusia perlu untuk berkumpul, kita berwangi-wangian, kita bersugi, kita memakai pakaian cantik semua itu sangat dituntut pada ketika mana kita berkumpul dengan orang ramai. Dan lebih dituntut lagi apabila pada hari Jumaat. Tetapi tuntutannya pada hari Jumaat lebih kuat lagi. Baik, sebaik-baik pakaian yang dipakai ialah yang berwarna putih macam anak-anak pakai ni. Sebaik-baik pakaian yang dipakai ialah yang berwarna putih. Baik. Nabi SAW bersabda, ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ilbasu min siyabikum al-bayada fa innaha khairu siyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah daripada pakaian kamu yang berwarna putih, kerana ia adalah sebaik-baik pakaian kamu, dan kafankanlah orang mati kamu dalam kain putih. Nah, kapan orang mati pakai kain hitam boleh tak? Pakai warna lain boleh tak? Boleh, tapi afdalnya putih. Afdalnya putih. Maka pakaian yang kita pakai pun yang afdal ialah putih. Sebab itu bila pusat tahfiz buka, anak-anak digalakkan pakai jubah warna putih itu ke ambil yang afdal itu. Kan anak-anak pakai bukan sekadar hari Jumaatnya, setiap hari pakai putih. Mana pakai yang seafdal-afdal pakaian. Baik. Kemudian kuku yang panjang sunat dipotong. Demikian juga bulu-bulu. Oleh itu disunatkan mencabut bulu ketiak, menggunting misai dan mencukur bulu kemaluan. Jika tidak mencukurnya, maka boleh juga digunting atau dicabut. Kata Imam Nawawi, yang lebih utama bagi bulu-bulu itu ialah dicukur. Sama ada ketiak ke kemaluan ke, lebih utamanya cukur. Lain halnya dengan rambut di kepala. Maka sunat mencukurnya hanyalah ketika melakukan ibadat haji dan umrah. Yang sunat, kalau rambut ni kita bercukur ni, yang cukur yang dapat sunat tu bila kita tahallul, bila kita tahallul buat ibadat haji dan umrah. Hak tu yang sunat bercukur. Jadi pada ketika-ketika lain yang kita bercukur tu, ketika-ketika lain kita bercukur tu, itu harus saja, dia tak masuk sunat. Harus, mana dibolehkan saja kan. Jadi kalau nazar nak cukur kepala, itu tak kira nazar tu kan. Nazar ni dia mesti dengan benda yang qurbah. Qurbah ni makna benda yang sunat. Benda yang sunat kan. Benda wajib pun tak boleh nazar. Wajib nak nazar pagi, benda dah wajib. Cakap aku nak nazar sembahyang 5 waktu, tak jadi nazar tu kan. Tak jadi nazar tu. Dan benda yang harus pun tidak juga. Tapi orang kita nazar cukur kepala. Apa hal nazar cukur kepala? Kan, cukur kepala apa hukum dia? Cukur kepala hukum dia harus. Kecuali yang sunat bila? Yang sunat apabila bertahlul ketika melakukan haji dan umrah saja. Kalau nazar nak puasa sunat, itu betul lah, sebab qurbah. Benda-benda yang sunat, yang dinazarkan itu ialah perkara-perkara yang disunatkan.
Baik. Begitu juga bayi yang baru lahir. Satu lagi yang disunatkan cukur, iaitulah bayi yang baru lahir. Waktu yang sunat cukur kepala pada masa tahallul dan ketika bayi. Kita dah lepas dah semua tu. Ketika bayi yang baru lahir hanya sunat dicukur apabila berusia 7 hari. Bila berusia 7 hari barulah sunat dicukurkan rambutnya, kepalanya. Demikian juga ada satu lagi, demikian juga orang kafir yang baru memeluk Islam disunatkan mencukur rambut kepalanya. Bagi orang kafir yang baru memeluk Islam kali pertama itu disunatkan juga dia mencukurkan kepalanya. Selain daripada tempat-tempat ini, maka rambut kepala hanya harus. Mana haruslah. Harus ni maknanya buat tak ada apa-apa, tinggal pun tak ada apa-apa. Itu harus, ya. Kemudian seterusnya apa lagi yang disunatkan? Disunatkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat dan malamnya. Dan itu maksudnya sama ada pada siang ataupun malamnya. Serta memperbanyakkan berdoa dan bersalawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara al-kahfa fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka ia akan menerangi cahaya untuknya antara dua Jumaat. Siapa yang baca Kahfi, surah Kahfi pada hari Jumaat, dia akan diterangi oleh cahaya antara dua Jumaat. Apa maksud diterangi oleh cahaya padanya? Satu, pendapat ulama mengatakan maksudnya maknawi. Maknawi itu apa dia? Maksudnya maksud yang tersirat, iaitulah dia akan terbimbing, dipedomani kepadanya dan melakukan amal-amal kebajikan dan meninggalkan kemaksiatan. Itu satu pendapat. Tapi pendapat yang kuatnya, cahaya hissi, cahaya yang betul-betul cahaya. Cumanya kita tak nampak sekarang. Nanti di hari akhirat nanti, cahaya tu ada. Orang yang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti, bila kita dibangkitkan pada hari kiamat nanti, kita akan dikerahkan pergi ke tempat perhimpunan yang dipanggil sebagai padang mahsyar. Suasana pada ketika itu berjalan dalam keadaan gelap. Setiap orang hanya akan berjalan berpandukan kepada cahaya yang dibekalkan kepadanya. Setiap orang. Kalau ada bekal cahaya untuknya, adalah panduan untuk dia berjalan. Kalau tak ada, berdasarkan kepada amalan masing-masing. Ada orang yang cahayanya macam gunung. Ada orang yang cahayanya berkelip-kelip di hujung-hujung jarinya. Sekejap ada, sekejap tak ada. Kan? Langkah sekejap, hilang. Ada orang yang langsung gelap. Setiap orang tidak menumpang cahaya masing-masing. Kan? Masing-masing dengan cahaya sendiri akan dibangkitkan. Maka cahaya itulah yang mempedomani kita. Maka orang yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat itu, maka dia akan sentiasa dalam keadaan cahayanya menaunginya. Mungkin kita tak nampak sekarang ni, tapi nanti dibangkitkan dari akhirat ni nampaklah cahaya itu. Ya, baik. Satu lagi tafsiran ataupun huraian ulama menyebutkan cahaya itu adalah nur, iaitulah yang membimbing kita, iaitulah memelihara kita daripada dalam melakukan ketaatan dan memelihara kita daripada terjebak ke dalam kemungkaran. Baik. Kata Imam Asy-Syafi'i, aku suka memperbanyakkan bacaan surah Kahfi pada malam Jumaat. Manakala Al-Azra'i menukilkan daripada Imam Syafi'i dan para ulama mazhabnya bahawa disunatkan memperbanyakkan bacaan surah ini pada siang Jumaat dan malamnya. Sekurang-kurangnya sekali kita baca. Malam Jumaat ke, hari Jumaat ke, ataupun malam pun baca, siang pun baca, lagi bagus. Kan? Kalau tidak baca malam, tak baca malam, baca siang. Kalau boleh baca dua-dua, lagi bagus. Cuma ada orang tanya juga, bolehkah baca, dia ada kerja banyak, dia baca dulu sebahagian, lepas itu dia tinggal sahaja, dia buat kerja lain, lagi dia sambung pula sebahagian. Kan? Pada zahirnya tidak ada halangan lah untuk dia membaca begitu, tetapi afdalnya dia baca sekaligus sampai habis. Itu afdalnya. Pada zahirnya, iaitulah selagi mana bacaan itu pada hari Jumaat. Mulanya pada hari Jumaat, tutupnya pun sebelum habis hari Jumaat. Kan?
Ada juga kadang-kadang ibu-ibu kan yang sibuk di dapur dan sebagainya, menguruskan anak semua, tak ada masa nak baca, sempat baca 10 ayat tiba-tiba anak menangis, kan pergi pula kan. Lepas tu lagi sambung pula. Boleh tak begitu? Kalau yang terafdalnya ialah baca sekaligus, tapi kalau tidak dapat mengelakkan, maka masih lagi sekali sekiranya dalam lingkungan hari Jumaat itu, ya. Baik. Selain daripada membaca surah Al-Kahfi, maka amat digalakkan memperbanyakkan doa pada malam dan siangnya. Apatah lagi pada siang hari Jumaat, terdapat waktu yang sangat mustajab doa. Ini kerana apabila Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumaat, baginda bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah Ta'ala syai'a illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha." Pada hari Jumaat itu terdapat satu masa yang mana jika seseorang mukmin berbetulan mendapat masa itu dalam keadaan sedang berdiri menunaikan solat dan berdoa kepada Allah, meminta sesuatu, nescaya Allah kurniakan permintaan itu kepadanya. Baginda membuat isyarat dengan tangannya menandakan masa itu adalah sekejap. Jadi pada hari Jumaat itu ada satu waktu yang sangat mustajab doanya, dan baginda buat isyarat dengan tangan, sekejap je masanya, tak lama. Tapi dalam hadis ini dia beritahu ketika hamba itu sedang berdiri bersolat. Tapi ada tafsiran di kalangan syurah al-hadis, para ulama yang menguraikan hadis ni, bukanlah maksud berdiri itu berdiri yang hakikatnya sentiasa dalam solat, asalkan dia berdoa. Asalkan dia berdoa kena pada waktu itu, tapi kita tak tahu waktu itu waktu mana. Itu kan benda-benda mustajab yang Allah Ta'ala rahsiakan. Waktu itu waktu mana. Jadi dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan sabda Rasulullah SAW tentang saat masa mustajab itu, hiya ma baina an yajlisal imam ila an yaqdiyas salah. Saat dalam hadis riwayat Muslim, kadang-kadang orang dia tersilap faham. Nabi kata waktu itu ialah antara masa imam duduk sehinggalah selesai solat. Jadi satu kefahaman, orang faham gini, oh maknanya waktu itu, waktu imam naik duduk atas mimbar sampai selesai solat lah. Kalau kita faham gitu, waktu tu kita nak berdoa tu mana? Waktu tu waktu dengar khutbah kan? Waktu tu waktu kita nak dengar khutbah, macam mana kita nak berdoa pula waktu tu kan? Kecuali lah kalau antara dua khutbah tu ada masa untuk berdoa. Jadi kalau orang faham pada zahirnya dia akan faham gitu. Tapi yang dimaksudkan hiya ma baina ayajisal imam itu, ini bukanlah bererti masa itu bermula dari imam duduk hingga habis solat. Tapi maksudnya ialah jarak masa, lama masa waktu tu nak bagi tahu. Nak bagi tahu kita waktu tu tak lama, panjang masanya ialah sekira-kira panjang masa antara imam duduk atas mimbar tu sampailah selesai solat. Itulah jarak masa waktu yang makbul tu. Waktu mana? Pagi ke, tengah hari ke, petang ke, tak tahu. Tapi sebagai ulama menyebutkan selepas waktu asar. Ada juga pendapat mengatakan selepas waktu asar, waktu yang mustajab itu. Tapi kalau kadar masa dia, kita katakan antara imam duduk di mimbar itu sehinggalah selesai Jumaat itu, kita katakan mungkin dalam 20 minit begitu lebih kurang, ataupun 20 minit, 30 minit begitu. Kan? Itulah jarak masa yang sangat mustajab pada hari Jumaat itu. Cumanya kita tak tahu waktu mana yang secara tepatnya, walaupun ada setengah pendapat ulama mengatakan, ada katakan selepas waktu asar, tapi berlumba-lumbalah, berusahalah. Jadi kalau ada orang yang dia cermat tu, saya pun tak terbuat lagi, kalau kata tuan-tuan nak buat boleh lah kan, dia set masa. Dia set masa. Aku ni umur berapa ni, sebelum sampai akhir hayat ni, start daripada hari Jumaat, mula subuh, dia set masa. Kalau waktu itu dah antara imam duduk atas mimbar sehingga selesai Jumaat, dia set kira-kiranya 20 minit tu. Dia selepas subuh minggu ni, 20 minit selepas subuh seminggu ni, dia berdoa. Contoh lah kan, contoh. Selepas minggu depan pula 20 minit yang kedua pula kan, dia buat pula doa lagi. Minggu seterusnya dia kumpul sampailah dalam sepanjang hidup dia ada, setiap waktu itu ada aku berdoa, tak terlepas lah insya-Allah kan, tak tahu.
Maknanya ada waktu yang dia cuba dapat. Ada orang cuba buat begitu tak? Tak ada aku nak. Kalau nak cuba buat boleh lah. Kalau nak cuba buat kan. Lepas subuh tu duduk berdoa kan. Doa 20 minit ataupun setengah jam doa. Minggu depan ambil pula setengah jam lepas tu pula. Minggu depan sekali lagi setengah jam selepas tu pula. Sampailah akhirnya sampai ke mana-mana waktu pun dia pernah berdoa kan. Maknanya saat kemustajaban doa itu. Jadi mustajab itu maknanya jaminan Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankannya. Ialah setiap doa itu kita maklum, kita faham setiap doa itu mustajab selagi mana kita tidak meninggalkannya dan tidak merasa berputus asa daripadanya dan tidak mendoakan yang kemaksiatan. Setiap doa itu mustajab, sama ada disegerakan ataupun dikemudiankan ataupun dibalas pada hari akhirat nanti. Tapi bila Nabi beritahu ini, doa ini lebih special lagi, kan, lebih special lagi kemustajabannya. Bagaimana? Sama ada Allah Ta'ala bagi saat itu kah ataupun di hari akhirat nanti, maka kita faham pemberian itu lebih istimewa daripada doa-doa yang lain, ya. Baik. Manakala berdoa pada malam Jumaat juga adalah digalakkan. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, telah sampai berita kepadaku bahawa doa adalah mustajab pada malam Jumaat. Selain daripada membaca Al-Quran dan berdoa, maka disunatkan juga memperbanyakkan sedekah dan seluruh amal kebajikan yang lain pada malam Jumaat dan siangnya. Seterusnya, yang ini disunatkan, ini kita biasalah dengar, disunatkan memperbanyakkan bersalawat ke atas Rasulullah SAW pada malam dan siang Jumaat. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW melalui riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fa aksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya di antara hari-hari kamu yang paling mulia ialah hari Jumaat. Maka kata Nabi SAW, banyakkan bersalawat ke atasku kerana salawat kamu itu akan dibentangkan kepadaku pada hari Jumaat. Hadis yang lain menyebutkan setiap salawat, setiap kali kita bersalawat, tak kira hari Jumaat ke hari apapun, akan ada malaikat yang diwakilkan, ditugaskan oleh Allah menyampaikan kepada Rasulullah SAW dan menyebutkan nama orang yang bersalawat itu. Dia beritahu, wahai Rasulullah, fulan bin fulan mengucapkan salawat salam ke atas kamu. Disebutkan dengan nama kita dan nama bapa kita sekali. Malaikat. Ada malaikat itu ditugaskan khas oleh Allah untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Maknanya, pada sebilang masa pun kita bersalawat, tetap sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi pada disebutkan hari Jumaat pula, maknanya sampai itu dengan kelebihan yang khusus, keistimewaan yang khusus. Dalam riwayat lain oleh Al-Bahaqi dengan sanad yang jayyid, baginda Rasulullah SAW bersabda, aksiru alayya minas salati laylatal jumu'ati wa yawmal jumu'ati faman salla alayhi salatan sallallahu alaihi biha asyra. Perbanyakkanlah bersalawat ke atasku pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Sesiapa yang bersalawat satu salawat ke atasku, maka Allah bersalawat ke atasnya 10 salawat. Jadi Allah bersalawat pada kita macam mana? Allah merahmati kita lah. Kalau malaikat bersalawat, malaikat istighfar untuk kita. Jadi Nabi kata, perbanyakkan bersalawat kepadaku, ke atasku pada hari Jumaat. Banyak tu banyak mana? Maka para ulama menyebutkan sekurang-kurang banyak ialah 300. Itu sekurang-kurang banyak lah. Maknanya kalau tak sampai 300 tu dikira macam sikit lagi pada hari Jumaat itu. Jadi kalau hari Jumaat ni kita cubalah minimum tu paling kurang lah 300. Selebihnya buatlah sampai ribu-ribu pun bersalawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya pada hari Jumaat. Dia mendapat keistimewaan yang lebih, dibentangkan kepada Rasulullah SAW. Pada hari-hari yang lain pun dibentangkan juga kepada Rasulullah SAW. Tapi pada hari Jumaat dengan pembentangan yang lebih istimewa dan khusus, Allah SWT mengetahuinya dan fadilatnya, ganjarannya tentulah lebih besar berbanding dengan hari yang lain, apatah lagi dengan keistimewaan hari Jumaat itu sendiri. Ya. Jadi sampai setakat itu saja dahulu perbincangan kita. Dah masuk waktu dah. Masuk waktu dah. Jadi dengan itu berakhirlah
pembacaan kitab kita, kitab pedoman imam dan makmum ini. Kita mula dahulu daripada bulan 8 tahun 2018, 6 hari bulan 8 tahun 2018. Maka hari ini berapa? 15 hari ni? 14? 14 hari bulan 11 tahun 2022. Maka tamatlah pengajian kitab kita. Mudah-mudahan dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kefahaman yang mendalam, kekuatan untuk beramal dengannya dan menyebarkannya setelah mana kita diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai setakat itu saja dahulu. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.